Assalamualaikum dan salam sejahtera. 6 daripada 7 penanda aras di bawah kerangka ekonomi madani mampu dicapai pada tempoh yang ditetapkan. Bagaimanapun penganalisis melihat fokus harus diberi untuk memperkukuh semula daya saing negara di persekitaran ekonomi yang mencabar. Sasaran yang diletakkan oleh kerajaan masih jauh lagi. Tapi Alhamdulillah, good in the right direction. Cumanya, sasaran yang kedua itu yang menjadi masalah. Dan sasaran kedua ini amat penting dalam konteks kita nak memastikan Malaysia menjadi a preferred location. Bukan saja untuk pelabur antarabangsa, termasuk juga pelabur dalam negara. Tambahnya, tindakan lebih agresif diperlukan bagi mengembalikan daya saing negara menjadi antara 12 terbaik dunia. Tempoh masa 10 tahun untuk mencapai sasaran itu juga dilihat realistik. Untuk rekod, Malaysia berada di kedudukan ke-34 dalam ranking daya saing dunia Institut IMD tahun ini. Ia penurunan 7 tangga daripada kedudukan ke-27 tahun lalu. Inflasi kekal 2% pada Julai, kadar sama sejak Mei lalu. Menurut Jabatan Perangkaan, inflasi bulan lalu didorong segmen restoran dan perkhidmatan penginapan yang meningkat kepada 3.4%. Peningkatan inflasi turut didorong peningkatan bagi kumpulan utama termasuk penjagaan diri dan pelindungan sosial. Kumpulan makanan dan minuman yang menyumbang 29.8% daripada keseluruhan indeks harga pengguna mencatatkan peningkatan perlahan 1.6%. Kebanyakan negeri merekodkan peningkatan di bawah paras inflasi nasional 2%. Bagaimanapun, 4 negeri merekodkan peningkatan melebihi paras inflasi nasional iaitu Pulau Pinang, Sarawak, Pahang dan Selangor. Dalam pada itu, inflasi di Malaysia adalah lebih rendah berbanding Vietnam, Filipina, Republik Korea, zon Euro dan Indonesia. Pelaksanaan e-invoice dijangka dapat meningkatkan hasil cukai kepada lebih 260 bilion ringgit menjelang 2025. Firma penyelidikan TA Securities berkata, jangkaan itu berdasarkan pertumbuhan 8%. Jelasnya, e-invoice akan mempercepatkan proses perakaunan cukai, mengurangkan penipuan dan meningkatkan pematuhan dalam kalangan pembayar cukai. Firma itu juga percaya e-invoice akan membantu kerajaan mencapai sasaran kutipan cukai tahun ini pada 243.6 bilion ringgit. Malaysia mencatatkan jumlah hasil mencecah 70 bilion ringgit bagi 3 bulan pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, hampir 37 bilion ringgit melalui cukai langsung, manakala 15.7 bilion ringgit daripada cukai tidak langsung. Baki adalah hasil bukan cukai. Untuk rekod, e-invoice dikuatkuasa secara mandatari kepada pembayar cukai dengan pendapatan tahunan melebihi 100 juta ringgit mulai 1 Ogos lalu. Gergasi Teknologi Dunia Amazon Web Services AWS mengumumkan komitmen pelaburan jangka panjang mencecah 29.2 bilion ringgit di Malaysia. Pelaburan berskala besar sehingga 2038 itu dibuat sempena pembukaan anak syarikatnya AWS Malaysia Asia Pacific Region hari ini. Dalam satu kenyataan, AWS berkata pembinaan dan operasi AWS Region itu dianggarkan menambah 57.3 bilion ringgit kepada ekonomi Malaysia. Pusat digital ini juga menyokong lebih 3,500 pekerjaan sepenuh masa hingga 2038 dalam sektor pembinaan, penyelenggaraan, kejuruteraan dan telekomunikasi. Pelaburan ini turut memperkukuh kedudukan Malaysia sebahagian daripada rantaian bekalan global AWS. AWS Asia Pacific Malaysia Region juga bakal mempunyai 108 zon ketersiadaan merentasi 34 wilayah geografi. Bursa Malaysia ditutup tinggi hari ini didorong minat belian dalam saham mewah. Ia berikutan sentimen pasaran yang bertambah baik dan selain keyakinan terhadap prospek pengurangan kadar faedah Amerika Syarikat. Pada jam 5 petang, FBM KLCI menokok 6.34 mata kepada 1,641.66. Namun, kaunter rugi mendalui untung pada 616 berbanding 446, manakala 497 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Rakuten Trade Research, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dilihat mengambil pendirian dasar monetari yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan berbanding mengawal inflasi. Ia sekaligus mengukuhkan jangkaan penurunan kadar faedah bulan depan. Baik, sekian laporan Datuk Naga. Oleh itu, salam hormat dan Assalamualaikum.